Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama lagi berhimpun. Sepatutnya kita punya kelas malam, tapi oleh kerana saya ada tugas yang perlu diuruskan di Kuala Lumpur, jadi tak dapat buat kelas malam. Kita tangguh pada hari ini dan insya-Allah pada minggu-minggu akan datang kita cuba untuk buat pada hari Rabu semula. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita akan sambung. Kita akan sambung semula berkaitan dengan kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, iaitu hadis yang ketujuh dalam bab ini. Kita masih lagi dalam bab sabar. Kita masih lagi dalam bab sabar. An Anas radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin tabki 'inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri faqalat ilaika 'anni fa innaka lam tusab bi musibati wa lam ta'rifhu faqila laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى وفي رواية للمسلم تبكي على صبي لها. Hadis ni hadis riwayat Imam Muslim, juga riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Maksudnya daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya daripada Anas radhiyallahu anhu. Anas ni khadam Nabi SAW, Abu Hamzah gelaran dia, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui kubur, melewati seorang perempuan, yang mana perempuan ini tabki 'inda qabrin. Perempuan ni dia menangis dekat satu kubur. Siapa perempuan ni? Wallahu a'lam, kita tak tahu siapa dia. Ibn Hajar ketika mana mensyarahkan hadis ni, Ibn Hajar pun dia kata lam aqif ala ismiha wala ismi ibniha. Aku tidak menjumpai nama perempuan ni, aku juga tidak menjumpai siapakah anak dia. Kerana perempuan ni dia menangis dekat kubur anak dia. Anak dia meninggal dunia, anak dia menangis. Anak dia mati, maka dia menangis dekat kubur anak dia. Baik. Dan zahirnya pemilik kubur ni adalah anak dia sendiri. Sebab tu dia menangis kat kubur tu. Walaupun dalam riwayat ni tak disebut, tetapi ada satu riwayat yang mursal daripada Yahya bin Abi Kathir di dalam Musannaf Abdul Razzaq. Satu riwayat yang dhaif. Sanad terputus. Tapi riwayat yang dhaif ni tuan-tuan dan puan-puan, ni satu benda saya nak bagi tahu juga. Walaupun saya antara orang yang, kalau kat Malaysia lah, dan Singapura juga, kerana ada juga orang Singapura yang kenal dengan saya, orang Melbourne juga, di antara usaha saya kepada masyarakat Melayu ialah kita bila nak sebar hadis kena tahu dulu status dia. Jangan main bantai saja. Kita sensitif dengan hadis-hadis yang palsu. Kita sensitif terhadap hadis-hadis yang terlalu dhaif. Tapi hadis yang dhaif ringan, kita tak tolak semua dan kita tak terima semua. Ni benda yang kita kadang-kadang jangan terlebih, jangan terlajak. Takut-takut hadis dhaif pun kita tolak mutlak. Hadis dhaif kita tak tolak mutlak. Sebaliknya hadis dhaif kita terima dengan disiplin, iaitu dhaif ringan ni boleh dipakai dalam fadail a'mal dan jangan disandar secara pasti kepada Nabi SAW dan jangan digunakan di dalam hukum. Tak boleh. Dia mesti dalam fadail a'mal ataupun dalam sirah untuk melengkapkan cerita. Oleh kerana cerita Nabi SAW melalui perempuan yang menangis di kubur ni
telah sabit, telah sahih, datang dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Cuma dia tak perincikan nama siapa, dia tak perincikan kubur tu kubur siapa. Dia just bagi tahu perempuan ni masa Nabi jumpa dia, dia menangis dekat satu kubur. Kubur siapa? Hadis sahih tak bagi tahu. Tiba-tiba ada satu hadis dhaif ringan bagi tahu. Dhaif tu dhaif ringan, dan dhaif ringan tu bagi tahu. Dia kata perempuan ni menangis dekat kubur anak dia. Jadi kita terima. Sebab apa? Sebab dia hanya perincikan cerita yang telah sahih. Dia bukan bawa hukum baru, dia tak menyanggahi pun. Dia hanya mendetailkan cerita, maka diterima. Tambahan pula dalam bab sirah. Dia kata dalam riwayat mursal. Mursal ni maksud sanad terputus lah. Yahya bin Abi Kasir meriwayatkan secara mursal, dia kata perempuan ni menangis dekat kubur anak dia. Maka bila Nabi tengok dia menangis, zahirnya menangis tu bukan menangis biasa. Zahirnya menangis tu bukan menangis biasa, tetapi menangis tu lebih daripada had yang sepatutnya. Kalau hanya sekadar menangis biasa, yang tu Nabi SAW pun buat. Nabi SAW ketika anak dia Ibrahim meninggal dunia, waktu nazak, Nabi juga mengalirkan air mata sehingga kan sahabat-sahabat dapat tengok. Begitu juga ketika mana cucu Nabi SAW meninggal nazak, nak meninggal dunia, Nabi juga menangis mengalirkan air mata kerana kesian dekat cucu dia. Sehingga ditanya oleh para sahabat, "Ma hadza ya Rasulullah?" Apakah ini wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW sendiri menyebutkan bahawasanya ia adalah hadza rahmatun ja'alahallahu fi qulubi ibadi. Ini adalah perasaan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam jiwa hamba-hamba dia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, zahirnya perempuan ni menangis lebih pada had. Zahirnya perempuan ni menangis bukan menangis biasa, menangis yang melampau. Maka Nabi SAW menyebutkan kepada dia, "Ittaqillaha wasbiri." Bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah. Nabi pesan kat dia dua benda. Sangat ringkas pesanan Nabi SAW, straight to the point. Tak berlapik-lapik sampai orang tak faham, tak juga terlalu keras Nabi tegur dia, tetapi Nabi tegur dia straight to the point. Ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Takwa bermaksud takwa bermaksud al-khawfu minal jalil, wal amalu bitanzil, wal ridha bil qalil, wal isti'dad li yaumir rahil. Maksud takwa seperti mana yang dinukilkan daripada Ali bin Abi Talib ialah takwa takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan dengan kita makin hampir kepada Tuhan dan melakukan ketaatan kepada Tuhan serta meninggalkan perkara yang dilarang oleh Tuhan. Itu takut. Maksud bila takut, takut dengan neraka Allah, takut dengan azab Allah, takut dengan murka Allah. Bila kata takut, dekatkan diri kepada Allah, harapkan keampunan Allah, doa untuk mendapatkan syurga Allah. Itu maksud takut. Takutlah kamu kepada Allah. Kamu jangan buat benda yang Allah larang kerana meratap, kerana perbuatan meratap, menampar muka, menampar dada, itu semua adalah perbuatan meratap yang diamalkan oleh orang-orang jahiliah yang menafikan keredaan seseorang mukmin kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menentukan sesuatu takdir, kita kena terima. Walaupun kita sedih, jangan sekali-kali bertindak seolah-olah macam kita ni tak puas hati dengan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sebab itu Nabi kata kat dia, "Ittaqillah." Bertakwalah kamu kepada Allah. Kenapa perlu bertakwa? Kerana Nabi seolah-olah melihat perempuan ni telah melakukan satu perkara
yang zahirnya nampak macam dia lupa dengan arahan Allah supaya terima qada dan qadar. Di antara rukun iman an tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Kamu kena beriman kepada qadar, sama ada ia baik ataupun dia tak baik pada diri kamu. Sebenarnya takdir ni semua baik. Dia tak ada yang tak baik. Tetapi baik tu secara umum pada ilmu Allah. Tetapi pada diri kita mungkin kita rasa ia tidak baik. Maksud sebab itu ada takdir yang baik, ada takdir yang tak baik, bukan melihat kepada ilmu Allah tetapi melihat kepada apa yang ada pada kita. Takdir ni semua Allah Taala letak dengan sangat bijaksana. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila dia disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakwa, bukan hanya takwa yang diperlukan apabila seseorang itu ditimpa musibah, dia perlu satu lagi sifat yang perlu ada, yang perlu dikembarkan, iaitu bersabar. Maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok dia macam lebih pada had ni, maka Nabi kata ittaqillah wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan kamu sabarlah. Sabarlah. Tak payahlah nak menangis lebih-lebih. Menangis sikit-sikit, sedih, itu perkara normal. Tapi kalau dah sampai lebih daripada had, maka perlu ditegur. Bila perlu ditegur, Nabi tegur. Bila Nabi tegur dia saja, ya, dia kata ilaika anni. Dia kata ilaika anni, jauh daripada aku. Bila Nabi tengok dia ni dah lebih daripada had, ini disebutkan oleh Al-Qurtubi lah. Dia kata, Qurtubi sendiri sebut, Qurtubi kata adh-dhahir annaha bakat qadran zaida an haddil mubah. Ya. Baik. Dalam Al-Qurtubi kata dia zahirnya nampak dia lebih pada had, dia menangis lebih daripada had yang diharuskan. Bahkan datang di dalam riwayat yang mursal, yang dhaif juga, Nabi SAW dengar benda yang tak sepatutnya dia ucapkan oleh perempuan ni. Dalam riwayat Yahya tu disebut fasami'a minha ma yakrah fawaqafa 'alaiha. Nabi dengar daripada perempuan ni perkataan yang tak sepatutnya ataupun benda yang tak sepatutnya Nabi dengar. Nabi tak suka dengar. Maka Nabi pun berhenti kat dia dan Nabi pesan terus kat dia. Nabi terus sound dia. Nabi terus tegur dia. Nabi tegur dia, Nabi kata, bertakwalah kamu kepada Allah, sabar. Kemudian bila dia dengar saja daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam benda tu, dia pun kata ilaika anni, kau jauh daripada aku, pergi jauh daripada aku, dia kata. Pergi jauh sikit. Perempuan ni sound Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sound Nabi. Dia tak, seolah-olah macam tak terimalah teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata pergi jauh. Tak mau dengar, seolah-olah macam dia tak mau dengar nasihat Nabi SAW. Fa innaka lam tusab bi musibati. Kau pergi dok jauh. Kerana engkau tidak pernah diuji dengan musibah yang sama macam musibah aku. Walam ta'rifu, dan dia tidak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya perempuan ni macam muslimah. Tapi macam mana muslimah boleh tak kenal Nabi? Itu persoalan. Ada ke zaman tu orang yang Muslim tapi tak kenal Nabi? Tuan-tuan dan puan-puan, ada. Ada. Kerana mungkin dia masuk Islam tu dalam keadaan dia tak jumpa Nabi, tetapi dia jumpa utusan Nabi. Ataupun dia masuk Islam waktu Nabi SAW ada dekat Mekah, dia dah masuk Islam dah. Bila Nabi sampai dekat Madinah, dia tak sempat lagi jumpa Nabi. Dia tahu Nabi itu siapa, tapi dia tak pernah tengok muka Nabi SAW. Jadi berkemungkinan dia ni masuk Islam dan dalam keadaan tak pernah jumpa Nabi SAW, sebab tu dia tak kenal. Itulah first time dia jumpa Nabi SAW. Itu zahirnya nampak macam tu lah. Walam ta'arifu, dia tak kenal Nabi. Faqila laha innahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lepas dia halau Nabi tu, lepas dia bantah teguran Nabi tu, lepas dia jawab teguran Nabi dengan satu jawapan yang kurang, kita panggil kurang molek lah, maka dikatakan kepada dia, ada orang bagi tahu, dia kata tu Nabi lah,
yang sound tu Nabi tu. Maka dia pun datang pintu rumah Nabi. Fa'atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun datang dekat pintu rumah Nabi. Falam tajid indahu bawabin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kata dia tidak memakai ataupun tidak melantik mana-mana orang yang menjaga, kita panggil apa, pintu rumah Nabi SAW. Sedangkan Nabi ni pemerintah Madinah. Nabi ni kira macam orang politik yang tertinggi dekat Madinah. Dia punya jawatan, presiden lah. Tapi zaman tu kalau presiden ke raja ke yang menguasai negara, mesti ada orang yang jaga pintu rumah dia. Daripada dia dibunuh, dia diceroboh. Tapi Nabi SAW zaman tu tak ada bawa. Nabi tak ada orang yang jaga pintu. Hulu balang jaga pintu tak ada. Guard jaga pintu tak ada. Dia datang rumah Nabi, dia tengok tak ada. Faqalat lam a'rifka. Dia kata kepada Nabi SAW, dia kata, aku tidak mengenali kamu. Maksud dia nak bagi tahu dekat Nabi ni, perkataan yang dia ucap tadi ni, disebabkan dia tak kenal Nabi siapa. Kalau dia kenal, dia pastinya tidak akan ucap perkataan yang kurang molek itu. Maka Nabi SAW pun menjawab, innama sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu adalah di sisi hentakan kali pertama. Nabi SAW memberikan isyarat kepada perempuan ni. Nabi kata sabar yang sebenar-benar sabar itu ialah ketika mana hentakan kali pertama berlaku. Kalau hentakan tu dah lama, biasanya orang akan cool down. Nak tengok kita ni sabar ke tak sabar, tengok waktu hentakan kali pertama. Kalau hentakan kali pertama tu kita dah orang kata apa, berjaya untuk kawal diri kita supaya sabar, supaya ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka insya-Allah kita akan selamat. Tapi kalau waktu hentakan pertama tu kita maki hamun, kita mencarut, menunjukkan kita tidak ada sifat sabar yang sempurna. Dalam riwayat lain, atabki ala sabiyillaha. Dia ni menangis atas satu orang yang sabiyillaha, seorang budak yang budak dia. Sabiyillaha ni budak dia, tapi dalam riwayat mursal kata ibnillaha, memang anak dia. Anak dia bukan hamba lelaki dia lah. Bukan hamba lelaki dia, tapi anak dia. Dalam riwayat yang mursal tu lebih jelas. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di antara faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni adalah yang pertama sekali, ya, kata Syekh Mustafa Bura, dia kata afadal hadis anna adama sabri yunafi taqwa. Hadis ni menunjukkan kepada kita bahawasanya sifat tidak sabar itu menafikan ketakwaan. Sifat tak sabar ni menyebabkan orang tu sifat tak sabar ni menunjukkan orang tu tak ada takwa dalam jiwa. Bila ada takwa itulah yang menyebabkan dia boleh untuk bersifat dengan sifat takwa. Dan hikmahnya Nabi SAW ni tuan-tuan dan puan-puan, hikmah Nabi ni dalam menegur. Yang mana Nabi SAW bila dia tegur, dia kata ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah, kemudian kamu sabarlah. Kerana tidak ada yang boleh menjadikan seseorang itu bersifat dengan sifat sabar melainkan apabila dia isi jiwa dia dengan takwa dulu. Bila dah ada takwa, sabar akan masuk insya-Allah. Bila tak ada takwa, sabar sukar untuk masuk. Jadi sebab itu, nak ada perasaan sabar, nak kuatkan perasaan sabar, seseorang itu perlu tinggikan dan tingkatkan perasaan takwa. Itu yang pertama. Baik. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan, hikmah Nabi dalam menegur ni, bila dia kata bertakwalah kamu kepada Allah, menunjukkan Nabi SAW ni, bila nak beri nasihat, dia bukan bagi nasihat sekerat-sekerat. Dia bagi nasihat yang sungguh-sungguh lengkap untuk seseorang perlukan dalam hidup dia.
Bila Nabi bagi nasihat, nasihat Nabi itu pada seseorang cukup. Bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah. Kerana tidak ada yang boleh menghalang orang daripada perasaan sabar, melainkan apabila dia takut. Takut apa? Takut azab. Kerana kalau tak sabar berdosa. Apa yang boleh dibawa oleh dosa? Yang boleh dibawa oleh dosa adalah azab. Dosa ni boleh membawa kepada azab. Jadi takwa, takut kepada azab, takut kepada dosa boleh menjadikan seseorang itu bersabar. Baik, kemudian kata Syekh Mustafa Bora, as-sabr alladhi yuhmadu alaihi sahibuhu ma kana 'inda mufaja'atil musibah bikhilafi ma ba'da dhalik fa innahu 'ala al-ayyami yunsa. Dia kata di antara sabar yang dipuji orang yang melakukannya, sabar yang orang yang sabar ni dipuji bila? Ialah bila mana dia dikejutkan dengan kejutan musibah kali pertama tu. Berbeza yang musibah yang apa kata yang datang setelah berlalunya masa, lepas tu baru dia nak sabar, yang tu boleh jadi dia terlupa bukan sebab dia sabar. Oleh kerana tu Nabi SAW sebut innamas sabru 'inda sadmatil ula. Kemudian Nabi SAW tawadhu'an Nabi SAW wa rifqahu bil jahil. Betapa tawaduknya Nabi SAW bila berhadapan dengan perempuan ni. Rendah dirinya Nabi SAW bila berhadapan dengan perkataan perempuan ni. Patutnya bila Nabi diucapkan dengan ucapan yang seperti itu depan Nabi, sepatutnya Nabi katalah, kurang ajar kau ni. Aku ni Nabi, kau tahu tak? Tapi Nabi tak buat macam tu. Bila perempuan ni halau Nabi, Nabi pergi. Sehingga orang lain yang bagi tahu kat Nabi. Orang lain yang bagi tahu kat perempuan tu. Tu Nabi tu. Dan Nabi SAW lebih bersifat lembut, bersifat lunak kepada orang jahil. Nabi tahu perempuan ni jahil. Tapi kalaulah orang yang rapat dengan Nabi ucap perkataan ni dekat Nabi, memang Nabi akan tegur lah. Tapi Nabi tahu orang perempuan ni dia ucap perkataan tu bukan kerana dia benci dekat Nabi, tetapi kerana memang dia tak tahu yang memberi teguran tu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hadis ni juga, faedah hadis ni ya, mulazamatul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hadis ni juga memberikan kita satu faedah, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa melazimi perkara-perkara yang ma'ruf dan menyuruh orang buat benda ma'ruf, dan Nabi SAW juga sentiasa mencegah perkara yang mungkar. Jadi bila nampak benda tak kena, Nabi tegur. Bila nampak benda tak betul, Nabi betulkan. Bila nampak benda bagus, Nabi buat dan Nabi ajak sahabat lain buat. Bila Nabi SAW terima wahyu benda-benda yang bagus, Nabi akan pesan kepada sahabat untuk lakukan. Jadi ni Nabi SAW dalam hidup dia, yang mana kita pun kena contohi. Kita tengok dalam hidup kita ni ada tak kita buat kerja amar ma'ruf nahi mungkar? Ke tak ada? Kalau tak ada tu kita kena ubah sikitlah. Supaya ada dalam hidup kita ni, supaya ada dalam hidup kita ni kita buat kerja amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian kata Syekh lagi, dia kata jawaz ziyaratil qubur lin nisa li'annahu law kana munkaran lanahaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. So ni bukti, hadis ni menjadi bukti kepada mazhab majoriti ulama yang mengatakan bahawasanya orang perempuan boleh ziarah kubur. Kenapa saya kata majoriti? Kerana di sana ada pendapat minoriti ulama daripada mazhab Hambali yang mengatakan orang perempuan tak boleh ziarah kubur. Jadi sebab itu kalau kita pergi ke Mekah, orang perempuan tak boleh masuk kawasan Baqi'. Mungkin kalau kita tak faham, tak mengaji fiqh, dia tak bagi orang perempuan masuk, dia tak bagi isteri kita masuk untuk ziarah kubur di Baqi'. Kita jangan marah dia. Kita jangan kata, dia ni Wahabi lah. Bukan Wahabi, yang tu Hambali. Kerana Arab Saudi sekarang ni bermazhab dengan mazhab Hambali. Oleh kerana itulah mazhab Hambali ni yang menyebabkan orang Saudi tidak benarkan orang perempuan untuk menziarahi kubur. Kenapa? Kerana di sana ada riwayat yang menyebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi kata la'anallahu zawarat, la'anallahu
zuwaratul qubur, zuwaratil qubur. Allah melaknat perempuan-perempuan yang suka menziarahi kubur. Jadi mereka kata zuwarat ni orang yang perempuan yang menziarahi kubur. Manakala majoriti ulama termasuk mazhab Syafi'i, mereka mengatakan orang perempuan sunat ziarah kubur. Dalilnya apa? Dalilnya umumnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suruh kita ziarah kubur. Yang mana Nabi kata, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dulu aku pernah larang kamu daripada menziarahi kubur. Sekarang pergilah kamu ziarah kerana ia boleh mengingatkan kamu kepada akhirat. Jadi bila ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW arahkan kita untuk ziarah kubur, maka sunatlah ziarah kubur. Dan Nabi SAW dalam hadis suruhan untuk ziarah kubur ni, Nabi SAW tidak bezakan. Nabi SAW tidak bezakan di antara lelaki ataupun perempuan. Nabi tak bezakan. Maksud, bila Nabi tak bezakan, ia kekal sebagai hadis yang umum. Habis tu tadi hadis Nabi kecualikan. Bila ada hadis umum, dia difahami dengan cara umum, tiba-tiba ada hadis yang khusus. Bila ada hadis yang khusus, mengecualikan daripada hadis yang umum, maka kita kena kecualikanlah. Itu yang difahami oleh Hambali. Hadis pertama, Nabi kata, pergi ziarah kubur. Umum. Laki masuk, perempuan masuk. Tiba-tiba ada hadis kata, Nabi kata dalam hadis, Allah melaknat perempuan yang suka ziarah kubur. Maka dia kata, yang Nabi suruh tu bukan perempuan lah tu. Laki lah. Sebab hadis ni Nabi kata Allah laknat pula. Tetapi majoriti ulama, mereka menggunakan hadis yang kita baca ni. Mereka gunakan hadis yang kita baca ni untuk mengatakan orang perempuan, orang perempuan dibenarkan untuk ziarah kubur. Kenapa? Kerana kalau benda ni tak boleh, dah tentu Nabi SAW tegur perempuan ni supaya balik. Tapi Nabi tak suruh balik. Nabi suruh dia bersabar, Nabi suruh dia bertakwa. Kalau betul lah ziarah kubur tak boleh untuk perempuan ni, dah tentu Nabi tak akan diam diri. Kerana Nabi SAW tidak akan diam dalam perkara yang mungkar. Nabi tidak diam dalam perkara yang salah. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, bagi saya, pendapat majoriti tepat. Habis tu hadis yang kata Allah laknat tu, kan hadis tu kata, la'anallahu zuwaratil qubur. Zuwarat, bukan zairat. Orang yang belajar bahasa Arab dia tahu. Di sana ada beza zairat dengan zuwarat. Zairat bermaksud perempuan yang menziarahi kubur. Zuwarat bermaksud dia selalu menziarahi kubur. Jadi Nabi SAW marah kepada perempuan di zaman itu yang suka menziarahi kubur. Bukan hanya sekadar ziarah, tetapi selalu sangat mengulang. Mungkin kerana Nabi SAW tidak mahu orang perempuan selalu sangat pergi ke kubur, sehingga tanggungjawab dia di rumah tangga dia akan terabad. Khidmat dia kepada suami dia akan terabad. Maka pada waktu tu Nabi SAW tak benarkan orang perempuan selalu menziarahi kubur. Baik. Dalam hadis ni juga diberitahu kepada kita antara faedahnya, idza kana al-buka' ma'a ar-raf'i saut 'ala al-qubur mahzuran anhu فمن الأولى أي أن ما يفعله بعض الناس من وضع الصور على القبور وتزيينها بالورود أو ربط شريد قماشي أسود عليها أشد حضرا ولا يدل على التأسف والحزن على الميت. Yang mana dia kata kalaulah menangis dan meninggikan suara itu dilarang ketika mana berada di kubur, lebih utamalah untuk dilarang apa yang dilakukan oleh sebahagian manusia yang meletakkan gambar mayat di kubur. Kemudian dia hiaskan pula dengan bunga-bungaan. Begitu juga dia ikat dengan
dengan diikat kait batu nisan dengan apa? Dengan apa ni, kain hitam dan seumpamanya, itu lebih dahsyat pengharaman dia. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita tak perlu buat benda-benda tu kerana ia tidak ditunjukkan di dalam sunnah. Sebaliknya kalau kita betul-betul sedih pun, cukup hanya sekadar kita mendoakan si mati. Nabi SAW ketika mana dia menjawab permohonan maaf perempuan ni, yang mana dia kata lam a'rifka, aku tidak mengetahui kamu wahai Muhammad, aku tak tahu itu kamu adalah ya Rasulullah, aku tak tahu. Nabi kata apa? Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Nabi kata sabar ni waktu hentakan kali pertama. Kita kalau datang, orang datang kat kita, sebelum ni dia cakap lebih kurang dengan kita, lepas tu dia datang dia minta maaf. Biasa kita kata tak apalah, lupakan je lah, kan? Itu pun paling ni lah, paling kita panggil paling baik lah, kita boleh lupakan. Tapi Nabi SAW ni bukan hanya sekadar Nabi maafkan dia kerana dia jahil, tetapi dalam hadis ni Nabi tak layan pun perasaan dia sendiri. Nabi tak layan pun perasaan dia sendiri. Nabi terus ubah topik kepada yang utama. Yang mana Nabi tegur tadi, Nabi tegur perempuan tu tadi sebab nampak dia tak bersifat dengan sifat sabar. Patut Nabi kata, kau ni yang kau ajar dengan aku tadi ni kan? Nabi tak layan perasaan dia. Kerana Nabi nak bagi tahu pada kita, perasaan-perasaan kita kepada orang ni tidaklah begitu penting. Kerana yang penting adalah ma qala Allah wa ma qala Rasul. Apa yang Allah kata dan apa yang Nabi kata. Jadi kita pendakwah kena jadi macam tu, tuan-tuan dan puan-puan. Pendakwah ni dia kena ada jiwa besar. Pendakwah kena ada jiwa yang lapang. Boleh memaafkan orang. Saya ada pengalaman sikit lah. Bukanlah banyak. Tapi adalah sikit. Kan, kadang-kadang orang kutuk saya macam-macam. Kadang-kadang saya tak sebut apa pun, orang kata saya sebut. Semalam ada satu video, orang tuduh saya tak pakai Quran. Dia kata, Rora ni bukan pakai Quran. Dia pakai hadis je. Punyalah, saya kata, mangkuk. Saya punyalah banyak dalam ceramah, kan? Baca ayat Quran. Dia tak dengar ke? Bahkan saya mengajar kitab Riyadhus Salihin. Yang mana Riyadhus Salihin ni sebelum nak baca hadis mana-mana bab, mesti baca Quran dulu. Syarah ayat Quran tu dulu. Tiba-tiba dia kata saya tak pakai Quran. Kan? Fitnah. Jadi orang macam ni, dalam hati kita rasa betul, sakit hati. Tapi ada orang macam ni, kadang-kadang dia datang kat saya, dia minta maaf. Saya tak kata saya baik. Tapi ada manusia yang kadang-kadang, dia punya kejahatan tu, bila dia tak puas hati dengan kita, sampai dia fitnah kita. Benda yang kita tak cakap, dia kata kita cakap. Umpamanya, tuan-tuan dan puan-puan, dulu saya pernah mengajar lah, dekat satu kuliah saya kata, yang kena samak ni, secara sepakat lah kena samak, kena sertu ni, yang basuh dengan air tanah sekali, air mutlak 6 kali ni, anjing. Anjing kena sertu. Tapi kalau babi, ulama berkhilaf. Al-Imam Syafi'i kata kena. Sebab apa Imam Syafi'i kata kena? Imam Syafi'i kata kalau anjing kena, babi lagi kena. Itu dalil Imam Syafi'i. Tapi majoriti ulama kata babi tak kena. Maksud babi tak kena samak, tak kena sertu. Babi hanya perlu basuh macam biasa, macam najis lain. Bila saya ajar yang tu, saya katalah, kalau ikut penilaian saya nampak yang tepatnya adalah pandangan majoriti ulama. Mazhab Imam Syafi'i dalam isu ni nampak macam tak berapa nak tepat sangat. Kerana hadis sebut anjing, hadis tak sebut babi. Kan? Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu' juga bersetuju dengan pendapat majoriti ulama. Dia tak apa setuju dengan pendapat Imam Syafi'i dalam masalah ni. Tapi ada orang, dia tak puas hati dengan saya, dia pergi fitnah, dia kata tengok Rora. Kan? Rora ni bukan hanya sekadar sesatkan orang, bid'ahkan orang, tapi dia ni, babi pun tak perlu sertu tau. Babi pun tak perlu samak. Maksudnya bolehlah makan babi. Saya tak kata boleh makan babi. Bukan semua benda yang tak najis tu boleh makan. Kita curi barang orang, umpamanya. Kan? Kita curi barang orang. Orang balik kampung, kita tengok dekat rumah dia tu ada betik. Pokok betik. Melbourne ada pokok betik tak? Tak ada kot.
Dekat Malaysia ni banyak pokok betik. Betik ni dia tak ada musim. Buah betik tak ada musim. Sepanjang masa ada. Sebab tu buah betik tak apa ada harga sangat. Sebab dia tak ada musim. Dia tak macam durian. Durian orang tunggu sebab ada musim. Betik ni saya kesian sungguh. Orang buat bunga mangga aja, cucuk dengan lili betul buang longgang. Kesian betik ni. Tapi nak kata, kita tengok buah betik. Kan? Buah betik, kita kata cantik betul buah betik ni. Nak minta dia tak ada rumah pula. Kan? Kita panjat pagar rumah dia, kita ambil buah betik dia. Betik halal ke haram? Tuan-tuan dan puan-puan. Makan buah betik halal ke haram? Buah betik halal. Buah betik bukan najis. Betik itu suci. Tapi boleh makan tak? Tak boleh makan. Betik orang. Tak minta izin, betik curi. Haram makan. Bukan semua benda yang haram itu mesti najis. Dan bukan semua benda yang suci itu mesti halal. Ada saja benda yang suci tapi haram dimakan. Betik curi. Ada benda yang najis. Confirm lah haram dimakan. Tapi ada, sebab tu kita kena faham. Bila belajar ilmu fiqah ni, kena faham. Buaya umpamanya. Buaya bukan najis. Pegang buaya tak kena sertu. Tapi daging buaya tak boleh makan. Kerana dia dua alam. Menurut mazhab majoriti ulama. Jadi sebab itu kadang-kadang kita jangan melampau. Jangan melampau bila kita berbeza pendapat. Tapi ada golongan macam ni kat Malaysia ada. Bila berbeza pendapat dia melampau, dia fitnah kita, dia tuduh kita. Kadang-kadang orang macam ni datang kat saya. Dia kata, ni doktor dulu saya kata kat doktor macam-macam kan. Saya kata kat doktor dulu macam-macam, jadi saya datang ni saya nak minta maaf. Tuan-tuan, banyak orang datang kat saya cakap macam ni. Kat Pulau Pinang sekali, saya turun daripada pentas. Kat Pulau Pinang, saya turun je daripada pentas Pulau Pinang. Lepas forum, ada seorang pakcik datang. Dia salam dengan saya, dia kata, Ustaz, saya nak minta maaf Ustaz. Dia cium tangan saya. Saya dah lah baru lepas makan nasi kandar, tangan bau kari. Dia cium tangan saya. Dia kata, Ustaz, saya tarik ke tangan saya. Saya kata, apa benda pakcik cium tangan saya ni? Pakcik orang tua takkan nak cium tangan saya. Dia kata, saya nak minta maaf. Pakcik tu dia macam mamak-mamak saya, orang Penang kan. Dia kata, saya datang nak minta maaf dekat Ustaz. Saya kata, apa siapa nak minta maaf dengan saya? Dia kata, saya ni dulu, macam-macam saya kata kat Ustaz. Saya kata semua benda yang buruk-buruk ni saya kata kat Ustaz. Saya kata, Ustaz macam ni lah, Ustaz macam tu lah, Ustaz macam ni. Tiba-tiba, anak saudara saya balik kampung, mari Penang, bincang dengan saya. Saya tengok dia ni follower Ustaz. Dia pengikut Rozaimi. Saya tak puas hati anak saudara saya ikut Rozaimi. Saya tak suka, saya benci dengan Rozaimi. Ni pakcik tu kata kat saya. Dia kata, saya benci dengan Ustaz dulu. Tengok muka Ustaz pun tak mau. Tengok muka, dah tahu dah, mesti marah, mesti naik. Jadi saya tengok anak saudara saya duk follow Ustaz. Jadi saya marah. Saya tegur dia. Saya kata, dia Wahabi, jangan ikut. Anak saudara saya cabar saya. Dia kata, pakcik, kalau pakcik boleh buktikan satu perkataan Rora yang boleh mengatakan dia ni sesat, terkeluar daripada ahli sunnah, kurang ajar dengan ulama, saya ikut pakcik. Saya pun akan ban orang. Jadi pakcik ni kata, saya pun cari kat YouTube, 42 kuliah saya dengar. Kuliah full saya dengar. So saya dah habis lebih kurang 50 jam dengar ustaz punya kuliah. 50 jam saya dengar. Tapi saya tak nampak pula mana yang orang kata ustaz ni hina ulama. Saya tak nampak, dia kata. Maka bermula pada hari itu, saya rasa macam saya berdosa dengan ustaz. Saya nak minta maaf. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kalaulah kita berdepan dengan situasi ini, kita nak minta maaf. Kita nak maafkan tak orang? Kalau kita boleh maafkan dia, besar rahmat. Kenapa? Kerana kita jadi pendakwah ni, memang tugas kita kena maafkan orang. Selain daripada kita ajak orang kepada kebaikan, kita kena maafkan orang. Kenapa kena maafkan orang? Kerana tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita dakwah, kita nak selamatkan orang daripada neraka. Kalau orang tu buat fitnah kat kita, kita tak maafkan dia, kita telah menyebabkan dia masuk neraka disebabkan dosa kita. Ya, dosa dia yang dia buat pada kita. Sedangkan kita usaha nak keluarkan dia daripada neraka Allah. Nak keluarkan diri kita dan diri dia daripada neraka Allah. Oleh sebab itu Ibn Taymiyah rahimahullah, ketika mana zaman dia hidup, dia maafkan semua orang yang fitnah dia. Walaupun dia dalam penjara waktu tu. Dia tulis surat, dia kata, aku maafkan semua orang yang fitnah aku. Kerana aku
berjuang siang dan malam untuk membebaskan diri aku dan orang yang aku dakwahkan daripada neraka Allah. Kalau aku tak maafkan mereka yang menyebabkan aku masuk dalam penjara ni, aku akan jadi sebab mereka terkandas dan tak boleh untuk masuk ke dalam syurga Allah. Aku tak mau. Sedangkan aku usaha supaya kita sama-sama masuk syurga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa yang ditunjukkan oleh Nabi ini besar. Walaupun hanya sekadar Nabi jawab inna masabru inda sadmatil ula, sesungguhnya sabar itu ialah apabila hendakkan kali pertama, dia ada makna yang tersirat. Nabi tak layan perasaan dia. Nabi tak bagi tahu pun kat perempuan tu dia terasa hati ke, dia kecil hati ke, dia terguris hati ke, dia luka parah di jiwa ke. Nabi SAW tak bagi tahu. Kerana itu tidak begitu penting, tak penting berbanding daripada nak bagi tahu kepada perempuan ni apa yang Allah suka dan apa yang Allah tak suka. Tu lebih penting untuk perempuan ni. Perasaan aku, rasa luka diri aku, yang ni kita bincang lain pun tak apa. Yang ni kita bincang lain pun tak apa. Yang penting, hang tahu apa yang Tuhan suka. Hang tahu apa yang agama suka. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kita boleh buat macam ni, kita telah menjadi pendakwah yang berjiwa besar. Tapi saya tak nafi, benda ni bukan senang untuk dibuat. Benda ni sangat susah untuk dibuat. Saya sendiri merasai orang yang fitnah, orang yang kutuk, orang yang caci, orang yang maki, sakit. Tapi kita terpaksa bertarung dengan perasaan kita. Kita terpaksa untuk buang kepentingan diri kita apabila kita nak menjadi pendakwah yang hebat. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan, pendakwah kena jiwa besar. Saya ada seorang sahabat. Sahabat saya, tuan-tuan pun kenal sahabat saya ni. Sebab sahabat saya ni glamour sikit. Kan? Saya kawan dengan orang glamour je. Tuan-tuan kenal lah, Dr. Mazhar kan? Dia pun pernah ke Melbourne. Dr. Mazhar ni pun sama juga. Kan? Kadang-kadang kita pun rasa macam heran juga dengan dia. Apa dia? Orang duk kata kat dia macam-macam. Tiba-tiba orang tu datang kat pejabat dia, dia layan elok. Muliakan tetamu. Terima sebagai tetamu. Hidang makan, belanja makan pada orang tu tuduh dia macam-macam. Tapi nak bagi tahu pada kita, bahawasanya jiwa pendakwah kena luas. Dada pendakwah kena besar untuk memaafkan manusia. Terutamanya bagi mereka-mereka yang jahil. Saya ada pengalaman, saya tak pasti dah cerita ke belum. Dulu ada seorang budak. Budak ni tak habis lagi belajar universiti masa zaman tu. Dia kutuk saya macam-macam dekat Facebook. Bila kutuk, tag saya. Bila kutuk, tag. Bila tag, dia keluar notification. Saya pun tengok dia tulis pasal saya. Dia tuduh macam-macam kat saya. Tapi saya tak balas. Budak-budak. Kan? Saya tahu dia ni belajar pun tak habis lagi. Bahasa Arab pun merangkak-rangkak lagi. Bukan saya nak kata saya hebat dah. Tapi saya tengok keadaan dia tu, saya rasa macam elok dia belajar lagi lah. Saya pun kena belajar juga. Tapi dia baru nak mula. Saya dah mula belajar. Dia macam baru nak mula. Tapi ngutuk saya macam-macam. Tiba-tiba, dia mesej saya dalam Facebook. Dia kata, Ustaz, saya ni nak kena buat tugasan assignment universiti. Pensyarah bagi kat saya tajuk hadis sekian-sekian-sekian. Boleh tak Ustaz tolong saya carikan bahan? Masa saya baca mesej tu, saya tengok wall dia. Bila saya tengok wall dia, tuan-tuan dan puan, memang orang tu orang yang kutuk saya. Kalaulah kata saya nak balas dendam, saya boleh jawab. Saya boleh jawab dengan memberikan emoticon je kat dia. Memberikan emoticon ketawa, terbahak-bahak. Ataupun saya boleh voice note je kat dia, sambil saya ketawa pada muka. Untuk memuaskan hati saya. Tapi kalau sekadar puaskan hati saya tak boleh nak bagi tahu kat dia apa yang betul, apa yang tak betul dia, apa yang dia buat. Saya bantu dia. Saya bagi tahu, carilah kitab ni, carilah kitab ni, carilah kitab ni. InsyaAllah akan jumpa. Tugasan kamu akan selesai. Dan saya mengharapkan agar dia melihat keindahan hadis Nabi SAW. Ilmu hadis tu sangat indah dan dia akan bersama dengan saya membela ilmu hadis. Kalaulah kata saya tak peduli kan. Katalah kata saya tak peduli dia. Saya biarkan dia. Dia pun akan tambah banget marah kat saya, dia tambah bengang kat saya, dia akan kata, alah Rora ni, bukan nak tolong orang pun, konon je belajar hadis. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya tak dapat apa-apa, saya pun tak dapat nak mendekatkan diri saya dengan dia, dan saya pun tak dapat nak dakwah dia. Wallahu alam. Jadi saya rasa benda ni kita perlu untuk hati-hati. Benda ni kita kena tengok, walaupun hadis ni hadis yang pendek, tetapi makna dia sangat besar. Kita tengok hadis berikutnya. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Yaqulullahu ta'ala ma li'abdil mu'min 'indi jaza idza qabattu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illa al-jannah, rawahu al-Bukhari. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis ni hadis qudsi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma li 'abdil mu'min 'indi jaza." Tidak adalah bagi hamba-Ku yang mukmin itu di sisiku balasan iza qabattu safiyahu min ahli dunya. Jika aku mematikan kekasihnya daripada kalangan ahli dunia, summa ihtasabahu, kemudian dia mengharapkan pahala, tidak ada balasan lain illal jannah, melainkan syurga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, hadis ni ya menyebutkan kepada kita bahawasanya sesiapa yang mati kekasih dia, iaitu anak dia, siapa yang mati anak dia dalam keadaan dia beriman, sebab Nabi kata dalam hadis ni, Allah berfirman mali abdil mukmin, untuk hamba-Ku yang beriman saja, menunjukkan kalau orang tu dia kematian anak dalam keadaan dia tu sendiri kafir, dia tidak akan dapat kelebihan ya, dia tidak akan dapat kelebihan ni lah, dia tak akan dapatlah orang kata pahala tu. Kenapa pahala tu untuk orang beriman? Kerana syarat dapatkan pahala mesti ada iman. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, faedah yang kedua dia yang boleh kita ambil daripada hadis ni ialah orang yang mati dalam keadaan dia orang tu dia mati anak dia mati dalam keadaan anak tu kecil, confirm dapat. Tetapi dalam keadaan orang yang mati tu anak dia tu telah balik, adakah dia dapat ganjaran syurga? Ulama berbeza pendapat ya, ya, yang mana kata Ibn Hajar ketika mensyarahkan hadis ni, dia kata kelebihan ini hanya dapat kepada orang yang anak dia mati dalam keadaan anak dia belum balik. Kalau anak dia dah balik, dia tak dapat kelebihan khusus ni, tetapi dia dapat kelebihan sabar saja. Ini berbeza dengan seorang ulama yang nama dia Zain Ibn Munayyir ya. Ya, dia kata termasuk juga anak yang besar. Tetapi Ibn Hajar kata dia lebih setuju dengan pendapat pertama. Kenapa? Kerana anak kecil yang belum balik, syafaqah dia, perasaan kasih, perasaan sayang tu masih kuat pada anak tu, menyebabkan kesabaran dia lebih tinggi. Dia memerlukan kesabaran yang sangat besar untuk menenangkan jiwa dia bila kematian anak yang belum balik. Maka sebab itu pahala dan ganjaran dia besar. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ulama juga berbincang ya. Adakah cucu termasuk? Cucu yang mati belum balik, atuk dapat tak pahala? Zahirnya dapatlah. Kenapa? Kerana perkataan safiyahu, kekasihnya tu pun termasuk cucu sekali. Termasuk juga ya, anak perempuan mengikut sebahagian ulama, walaupun Ibn Hajar tidak setuju. Dia kata anak lelaki saja. Tetapi yang bagi saya, selagi mana perasaan syafaqah tu ada, perasaan kasih dan sayang tu kuat, maka selagi itulah akan dapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Kata Syekh Mustafa Al-Bughah, afadal hadis. Hadis ni mengandungi faedah anna minal masaib allati tansilu bil insan hiya fuqdan ahibbatihi. Di antara musibah yang turun kepada manusia ialah hilang ataupun matinya orang yang dia sayang. Benda ni bukan hanya untuk orang Islam, benda ni termasuk juga untuk orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam pun kematian anak juga. Tetapi untuk orang Islam, dia menjadi pahala yang besar kepada mereka yang sabar menerima ujian daripada Allah. Berbeza dengan orang yang bukan Islam. Wa annal kafir mahma amila min amalin salih falaysa lahu bihi 'indallahi syai' li'adamil iman. Adapun orang kafir, selagi sebanyak mana pun dia beramal dengan amalan saleh, tidak akan dapat sesuatu pun ganjaran di sisi Allah kerana dia tidak ada iman.
ihtisabul musibah was sabr 'alaiha alamatu min alamati kamalil iman. Mengharapkan pahala disebabkan oleh musibah dan bersabar di atas musibah merupakan petanda daripada petanda kesempurnaan iman. Wal jaza was saqat yadullani ala dha'fil iman. Manakala rasa kelang kabut, kemarahan ketika mana turunnya musibah, tak puas hati dengan takdir ketika musibah, itu menunjukkan kelemahan iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya kira cukuplah sekadar tu untuk hari ini. InsyaAllah ada masa kita bertemu lagi. Saya tengok kalau ada soalan yang saya boleh jawab, saya jawab. Yang saya tak boleh jawab, saya tangguhkan dulu ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iman itu difahamkan turun dan naik. Apakah ubat untuk meningkatkan iman yang lemah? Apakah ada doa atau salat yang khusus? Baik, secara umumnya ahli sunnah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Yazidul iman bil ta'at wa yanqusul iman bil ma'siyah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan dan iman akan berkurang dengan maksiat. Apa yang kita boleh buat untuk menambahkan iman, meninggikan iman? Perkara-perkara taat. Pertama, kita jaga perkara yang wajib. Kedua, kita buat benda-benda yang sunnah. Tetapi dalam masa yang sama, ibadat-ibadat ini tidak akan dapat bertahan melainkan setelah kita sentiasa menyediakan perkara-perkara yang boleh menyebabkan ibadat kita tu terpelihara. Apa dia? Contohnya macam kita terus menuntut ilmu untuk memastikan ibadat kita daripada sehari ke sehari lebih baik. Ilmu yang perlu dipelajari adalah ilmu fiqh. Itu yang pertama. Ilmu akidah. Yang pertama ilmu akidah, yang kedua ilmu fiqh. Kerana takut dan bimbang, iman kita terbatal dalam keadaan kita tak tahu. Jadilah benda yang kita buat selama ni, ibadat yang kita buat semua terbatal berlaku. Kerana iman tak ada. Iman dah terbatal. Pertama akidah, kemudian fiqh, kemudian perlu juga untuk mendengar kuliah-kuliah yang berkaitan dengan penyucian jiwa. Kerana penyucian jiwa ni sangat penting. Kerana jiwa ni lah yang akan menjadikan iman itu bertambah ataupun berkurang. Sebab itu para sahabat dia kata pada sahabat lain, dia kata ta'al ijlis ma'ana nu'min sa'atan. Marilah duduk bersama kita, kita beriman seketika. Ya. Baik. Jadi oleh kerana tu kita sebutkan bahawasanya ilmu dan amal itu perlu serentak. Tapi benda-benda sunat ni nak buat mana? Benda-benda sunat ni kita boleh pilih. Kerana Allah sendiri berikan pilihan. Ada orang kekuatan dia pada puasa sunat. Ada orang kekuatan dia pada salat sunat. Ada orang kekuatan dia pada bersedekah. Ada orang kekuatan dia pada mengajar orang lain ilmu agama. Jadi kita buat mana yang kita rasa mampu. Mana yang kita mampu kita buat. Perkara sunat ni kita tak boleh buat. Kesemuanya tak mampu buat semua. Sebab benda sunat terlalu banyak. Sebab itu Nabi kata, "Iza amartukum bi syai' fa'tu minhu mastata'tum." Bila aku menyuruh kamu buat sesuatu, buatlah sekadar yang kamu mampu. Nabi tak kata buat semua. Kerana kalau nak buat semua dalam satu hari, kita nak buat semua benda sunat yang ada dalam Islam, tak mampu buat. Seumur hidup kita pun, mungkin ada benda-benda sunat yang kita tak mampu pun untuk buat. Tak pernah buat pun, tak pernah tahu pun untuk buat. Ada doa-doa yang Nabi ajar, kita tak pernah hafal pun. Kerana benda tu benda yang sunnah. Wallahu'alam. Baik. Assalamualaikum Dr. Zamir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramai orang-orang Arab Muslim di Australia menganggap ayam tidak perlu kita sebut nama Allah ketika menyembelih. Sebab itu ramai orang-orang Arab yang makan ayam dari fast food outlet yang tidak halal. Apa pandangan doktor mengenai hal ini? Baik. Yang disyaratkan untuk menyebut nama Allah ketika sembelih ini adalah bila orang Islam yang menyembelih. Tetapi jika yang menyembelihnya itu adalah ahli kitab, iaitu orang Yahudi ataupun orang Kristian, yang mana kita pastikan memang dia sembelih, maka sembelihannya itu tergolong di bawah sembelihan ahli kitab. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Makanan orang-orang ahli kitab itu halal bagi kamu. Oleh kerana Allah menyebutkan demikian, maka sembelihan ahli kitab dianggap halal. Cuma yang menjadi persoalan kita adalah, adakah orang-orang Kristian ini betul-betul menyembelih dengan memutuskan semua urat?
kalau mereka ini sebelum daripada sembelih, mereka gunakan electrical stunning, ya, mereka gunakan pistol yang elektrik untuk menumbangkan lembu tu, dan lembu tu mati dulu sebelum disembelih, maka ia bangkai. Tetapi kalau tak menggunakan cara itu, maka boleh dipakai. Maka boleh dimakan kerana sembelihan ahli kitab adalah halal. Oleh kerana itu, saya pun tidak ada maklumat berkenaan dengan isu sembelihan ayam di Australia. Tapi kalau sembelihan lembu, banyak saja farm-farm yang halal walaupun dia terletak di Australia. Kerana Australia adalah di antara pengeluar daging kambing yang terbesar juga dalam dunia ni selain pada New Zealand. Dan banyak juga yang halal diiktiraf oleh JAKIM yang ada dekat Malaysia ni. Jadi apa-apa pun saya nasihatkan supaya tuan dan puan yang bertanya ini untuk pergi mendapatkan nasihat daripada Islamic Council di Melbourne ataupun di Australia, kerana mereka lebih memahami adakah sembelihan orang-orang Kristian di sana menepati syariat ataupun tidak. Saya tak duduk di sana, jadi saya tak dapat maklumat. Kalau di kawasan Kanada umpamanya, ada seorang syekh nama dia Salah Sawi, dia mengatakan dibenarkan makan sembelihan itu tetapi makruh kerana ada syubhat di situ. Tetapi di Australia mungkin keadaannya berbeza. Wallahu a'lam. Jadi orang Arab ni dia makan tu mungkin kerana dia ada maklumat lah sembelih. Orang Kristian tu sembelih. Jadi sebab itu boleh makan. Tapi kalau kita tak mau makan, kerana kita menganggap nak jaga agama, tu lebih baik lah. Kerana saya difahamkan oleh kawan-kawan yang duduk di sana, sebelum nak pergi mana-mana restoran, mereka akan guna app Zabihah dulu. Betul, Zabihah. Abang Buhari, Zabihah kan? Bukan Zabihah. Saya ingat dia akan tengok dulu. Ada apps ni. Oh, itu US, sorry. US. Itu US. Kalau US, dia ada satu apps. Islamic Council di sana buat satu apps. Mana-mana restoran yang bukan Muslim buat. Tapi kalau dia telah diverifikan oleh orang Islam, pergi check dia punya sumber, pergi check dia punya supplier, kalau halal mereka akan letakkan di dalam apps tu. Bolehlah kalau orang Melbourne nak buat. Ini salah satu daripada usaha yang kita boleh buat untuk umat. Dalam masa yang sama, kita boleh buat bisnes juga benda ni. Iaitu buat apps untuk orang yang bukan Islam, atau untuk orang Islam check untuk makan di restoran orang bukan Islam. Wallahualam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini bab seorang yang menyampaikan, contohnya, contoh Ustaz contoh saya menghadiri kelas Ustaz Rozami, ya. Yeah. Selepas itu saya menghadiri kelas Ustaz Halim. Saya menjelaskan, apabila saya pergi ke Ustaz Halim, saya menjelaskan pada Ustaz Halim bahawa Ustaz Rozami mengatakan bid'ah sesat, ya. Dan tanpa menjelaskan dengan detail nas, mata-mata hadis apa yang Ustaz Rozami jelaskan. Di sini, adakah seorang yang menjelaskan tanpa jelas boleh menimbulkan fitnah Ustaz? Kerana ini berlaku yang berjemaah, jemaah yang menyampaikan kepada ustaz-ustaz ni. Bolehkah menimbulkan fitnah pada jemaah yang menyampaikan ni? Ini satu juga problem kita. Sepatutnya kalau kita nak bertanya kepada ustaz-ustaz, kita janganlah bagi tahu nama ustaz lain tu. Contoh macam dengar daripada saya, lepas tu nak pergi tanya Ustaz Alim, jangan beritahu. Bila Ustaz, apa hukum ni Ustaz? Ustaz Alim pun beritahu, hukum ni tak boleh. Tapi Rozaimi kata boleh. Jangan macam tu. Kita cuba bagi tahulah, ada Ustaz kata boleh. Ni dia punya dalil. Tapi jangan sebut nama. Sebab kalau sebut nama ni, ada kadang-kadang Ustaz dia tak selesa. Dia kata, saya ni kawan kalau jawab tak setuju kan, orang ingat saya bergaduh dengan Ustaz tu kan. Jadi kalau boleh, kita sesama kita ahli sunnah ni, kita jangan, orang kata apa, jangan adalah unsur-unsur untuk melagakan sesama ustaz. Kalau kita nak tanya, kita tanya. Okey, Ustaz Alim ni punya pandangan macam ni, dia punya dalil macam ni. Rora punya dalil macam ni. Dan kita decide. Kan? Kalau kita nak tanya lebih, boleh juga. Tapi jangan sebut nama. Sebab takut-takut. Ada orang-orang, dia tak reluctant. Dia nak komen bila kawan dia, sahabat dia, berbeza pendapat dengan dia. Yang mana pendapat tu mungkin dia rasa macam patutnya dia boleh je khilaf. Tapi ada orang dia tak mau. Menyebabkan dia tersekat di situ, dia rasa tak selesa. Ada pula orang pergi sampaikan. Dia kata, tengok. Ustaz Alim kata kat Rora macam ni. Sedangkan Ustaz Alim tak tahu Rora yang cakap benda tu. Kan?
Jadi kita sebagai orang yang mendengar ni, kita jangan jadi pengadu domba. Jangan mengadu domba sehingga dua orang bergaduh sesama sendiri. Itu tak baguslah. Sepatutnya kita menjadi pendamai. Kalau ada orang lain sebut, katalah ustaz lain sebut benda-benda yang menyebabkan macam condemn pada ustaz lain, kita jangan sampaikanlah. Kita jangan sampaikan kalau kita tahu benda tu boleh menimbulkan pergaduhan, melainkan kalau ada fitnah ataupun kalau ada kezaliman berlaku. Tapi kalau tak ada kezaliman, just dia bagi tahu dia tak setuju saya. Nak sampai kamu boleh, tak sampai kamu tak apa. Yang penting kalau nak sampaikan, jangan sampaikan untuk mereka bergaduh, tetapi sampaikan supaya dapat komen lanjutan. Sebab tu ilmu ni, ulama kata al-ilmu rahmun baina ahli. Ilmu ni dia rahim bagi ahlinya. Rahim ni maksudnya seolah-olah macam gaduh. Kalau gaduh pun gaduh adik-beradik, dia tak putus. Pagi gaduh macam budak-budak, adik-beradik gaduh. Macam anak saya 4 orang tu kan. Pagi gaduh, malam dah okey. Kadang-kadang malam gaduh, tengah malam sebelum tidur okey pula. Sedih gaduh-gaduh sekejap je. Lepas tu dia baik balik. Okey. Baik. Kemudian ni ada soalan. Adakah wanita boleh dibenarkan mengiringi mayat sewaktu penggemu mayat adalah makruh? Perempuan iring mayat waktu penggemu mayat adalah makruh berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah yang mengatakan Nabi SAW tidak membenarkan kami untuk mengiringi jenazah, tetapi Nabi tidak paksa kami. Maksudnya benda tu makruh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bila seorang yang bukan Muslim meninggal, adakah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Ya, kita ucapkan. Tak apa ucapkan. Kerana memang dia juga akan kembali kepada Allah. Maksud inna lillah, kita milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. So memang dia akan kembali kepada Allah. Cuma jangan apa? Jangan ucapkan ampun, jangan doakan keampunan untuk dia lah. Jangan kata ya Allah ampunkan dia sedangkan dia mati dalam keadaan yang bukan kafir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana pula sembelihan orang Syiah? Bolehkah kita memakannya? Seeloknya jangan makan. Fatwa Saudi kata jangan makan. Kerana Syiah ni sebahagian daripada mereka percaya kepada benda-benda yang boleh mengkafirkan mereka. Kita tak mengkafirkan Syiah secara umum, tetapi sebahagian daripada mereka percaya tentang benda-benda yang boleh mengkufurkan mereka. Jadi sebab itu kalau boleh jangan makan. Kerana dilarang oleh Syekh bin Baz kerana mereka menyeru Hussein, kerana mereka menganggap Hussein ni ada kuasa mengetahui semua benda-benda gaib, dan ini adalah akidah-akidah yang menjerumuskan mereka kepada membatalkan akidah mereka. Wallahu alam. Saya pun ada kuliah satu lagi ni. Jadi saya nak solat maghrib kejap. InsyaAllah kita jumpa pada waktu akan datang. Terima kasih banyak atas jemputan, atas perhatian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf salah silap. Waalaikumsalam.